Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, pada hari Jumaat penuh barakah, untuk sama-sama kita memulakan surah baru, surah yang ke-36, surah yang pastinya amat dekat di hati kita pada saban minggu mungkin bagi sebahagiannya membaca surah 36 ini, surah Yasin. Dan pada hari ini kita bermula ya surah baru ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadil Safas. Sihat Safas ya? Alhamdulillah Ustaz ya. Penghulu segala hari. Penghulu segala hari, dan kita pun bertemu Istimewa dengan ya qalbul Quran. Subhanallah. Ya, subhanallah ya, jantung kepada Al-Quran, dengan degupan jantung yang hidup dengan Al-Quran ini, maka insya-Allah kita akan mampu untuk sihat dalam hidup kita. Kalau jantung ini tidak difahami ataupun tidak dihidupkan dengan baik, maka akan berlakulah sakit jantung dalam masyarakat yang kita tidak mahu ia berlaku. Dan insya-Allah kita harapkan kita dapat sesuatu belajar daripada halaman yang ke-440. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi surah Yasin ayat 1 hingga 12. Pada ayat 1 hingga 12 ini kita akan melihat kepada Al-Quran. Allah bersumpah dengan Al-Quran, dan juga Allah nak menekankan tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan kepada seluruh manusia, dan apakah kepentingan menyampaikan dakwah itu kepada seluruh manusia. Jadi ini adalah secara ringkas sahaja apa yang ada dalam ayat 1 hingga 12. Kita akan tengok secara lebih terperinci bagaimana setiap perkataan yang ada yang kita selalu baca pada setiap minggu, ataupun kalau katakan ia bukanlah semestinya setiap minggu saja, tetapi ianya adalah surah yang amat indah. Betul. Yang amat penting untuk kita sama-sama ambil pelajaran untuk menguatkan lagi jati diri kita pada setiap masa, pada setiap usia kita, insya-Allah. Mari sama-sama kita baca ayat 1 hingga 9, dimulakan bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Baik, terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di penghulu segala hari ini kita dapat lagi bersama dengan Al-Quran. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dalam saat yang penuh barakah ini selalu kita titipkan doa buat anak-anak kita, buat cucu-cucu tuan-tuan dan puan-puan ya, dan juga ahli keluarga kita, agar senantiasa dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Melahirkan generasi Al-Quran. Amin ya rabb. Kita mula baca surah favorite. Subhanallah, saya rasa ramai sangat safazah yang hafal yang menjadikan amalan harian. Dan jangan pula dia hanya seminggu sekali baca. Baca kat baca Yasin surah azim. Itu je. Kalimah tu saja, jangan. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semua, bermula pada hari ini kita kena betul-betul ikuti, sebab surah Yasin ni kita selalu sangat baca, tapi kadang-kadang kita tidak pernah melazimi maksudnya. Ataupun pemahamannya. Betul. Jadi ini masa yang terbaik untuk kita telusuri ayat demi ayat dalam surah Yasin, insya-Allah taala. Kita baca dulu ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-9 dengan bacaan murattal sabah, insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 1 hingga 9 daripada surah Yasin. Terima kasih Ustaz ya. Nahwan Ustaz. Nahwan. Oh, masya-Allah ya. Ini adalah itu kaedah bacaan daripada Syekh bacaan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Masya-Allah ya. Sikit-sikitlah. Sikit-sikit Ustaz. 10% only. Masya-Allah. Jadi ini adalah bacaan yang amat indah sebenarnya Ustaz ya. Bercakap tentang bacaan ini, Al-Quran ini dia lagi dibaca, tak faham pun dia mengindahkan hati kita Ustaz ya. Dan bila kita faham, kita kena baca balik. Bukannya bila kita dah faham, dah tadabbur, oh tak payah baca dah lah kan. Dia kena dibaca, dan puncak kepada Al-Quran ini kita baca ketika solat Ustaz. Subhanallah. Itu sebabnya kalau katakan tuan-tuan sudah pun mendalami satu halaman, bawa solat tarawih Ramadan nanti Ustaz dia terbaik. Ya, terbaik. Ataupun kalau katakan malam kita solat, kita kalau katakan hafal ke ataupun buka mushaf, walaupun buka mushaf tapi janganlah yang ada tulisan Rumi ni, nanti baca Rumi pula kan. Betul, yang bahasa Arab sahaja, kita akan merasakan ya betapa bahasa Arab itunya sendiri akan memberi kesan kerana ia adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya perlu dirasai bersama. Jadi kita mulakan dengan surah Yasin ini, surah Makkiyah, surah yang memberikan semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, meningkatkan iman kepada para sahabat apabila mereka itu dihenyak, dan juga mereka ini digelar sebagai nabi itu digelar sebagai pendusta ya. Jadi Allah menurunkan surah Yasin ini untuk memujuk kepada nabi untuk terus berdakwah dengan perkataan ataupun ayat pertama Yasin, iaitu kita tahu ini adalah huruf muqattaah, kita tak tahu Ustaz ya apa maksudnya. Ada yang cuba menyatakan sin itu ada kaitan dengan insan, ya itu maksudnya wahai, jadi wahai insan, dan insan itu adalah Nabi Muhammad. Tetapi pendapat yang lebih mudah untuk kita fahami ialah ia huruf muqattaah, kita tidak tahu, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sikap itulah kita memulakan qalbul Quran ini, jantung Al-Quran ini. Kalau kita nak sihat kehidupan kita, jantung dalam masyarakat kita ialah kena ada sikap
saya tak tahu. Allah. Ustaz ya. Jangan pula lebih setiap kali baca surah Yasin lagi tunjuk saya tahu, Allah. lagi tunjuk saya hero, tapi menunjukkan bahawa apa? Saya ni tak tahu ya Allah. Untuk saya berdakwah, untuk mengajak orang ke arah kebaikan, saya ini tidak tahu. Walaupun banyak pengalaman, tapi pengalaman itu mungkin tidak boleh digunakan pada semua tempat. Mungkin tadabbur dekat TV Al-Hijrah tak boleh pula saya gunakan dekat rumah Ustaz ya. Kerana apa? Kerana saya tidak tahu, Allah yang tahu. Bagaimanakah untuk saya mendapat ilmu yang Allah tahu itu? Allah nyatakan wal Quranil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Allah bersumpah ini, dan bila Allah bersumpah ini kita kena kajilah Ustaz ya. Mengapa Quran ini disumpahkan di sini? Kerana baca Al-Quran itu sahaja pun dia menyebabkan orang itu makin lama makin mendapat hikmah. Masya-Allah. Ya, dan bila kita baca dengan faham, maka bertambah lagi hikmah yang diberikan oleh Al-Quran. Dan bila kita dah faham, kita baca lagi. Itu sebabnya Al-Quran ini sesuatu yang dibaca berulang kali. Walaupun kita dah belajar sekali Ustaz ya, walaupun baca Yasin ni berkali-kali, dia tetap juga ada hikmah yang kita boleh dapat daripada satu perkataan ataupun satu huruf yang ada di dalam Al-Quran. Inilah sumpah Allah. Dan bila Allah bersumpah dalam Al-Quran ini, biasanya selepas sumpah itu Allah bawakan kepada topik yang besar. Apakah topik tersebut? Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah di kalangan para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menegaskan perkara ini pasal orang di Mekah itu kata bahawa engkau ni penipu, engkau kata je rasul konon ya. Jadi bila orang dah mempersoalkan Nabi, Allah kata cukuplah Al-Quran ini sebagai saksi bahawa Nabi ataupun Nabi Muhammad itu sebagai rasul diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu bergantung kepada orang musyrik yang ada pada waktu itu. Sudah cukup kebenaran daripada Al-Quran. Setiap ayat-ayat dalam Al-Quran ini menunjukkan risalah ataupun kerasulan. Ya, itu sebabnya kalau kita tengok ayat-ayat yang ada ayat yang surah Al-Ahzab bercerita tentang cabaran rumah tangga Nabi. Maksudnya kalau orang yang tulis sendiri, sudah tentu dia takkan tulis kekurangan yang ada dalam buku dia. Dia tulis yang cantik-cantik, dia kan berjaya, terus ternama. Betul. Kan waktu dia jatuh apa sebagainya pun dia tak akan tulis sangat. Ya, kerana apa? Kerana ini bukannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila bercakap tentang innaka laminal mursalin, ini adalah pujukan kepada Nabi bahawa Allah mengiktiraf kepada Nabi. Kalau kita baca Ustaznya, kesannya apa? Saya ini adalah pengikut kepada Rasul. Jadi saya kena kuat semangat dalam kehidupan saya. Ala siratim mustaqim, para Rasul ini berada di atas jalan yang lurus. Kalau kita atas highway tu sebab kita di atas jalan yang lurus. Baru ni saya pergi ke Kedah waktu malam. Bila waktu malam tu dia punya tanda putih dekat tengah jalan tu tak apa nampak. Hujan kan? Hujan. Betul. Jadi waktu tu kita rasa macam ini kalau tersilap ini kan. Betul. Jadi pada waktu itu baru kita tahu ala ini amat penting Ustaz. Kita amat jelas ya, amat jelas bahawa saya berada di atas jalan highway tersebut, bukannya sudah berada di tepi ya. Kalau dah waktu tepi tu kira dah berada di CP lah tu ya, yang amat bahaya. Jadi para rasul ini, mereka ini amat committed. Itu point dia. Ala ini maksudnya amat committed pada jalan yang lurus, bukannya main CP. Bila berdakwah itu kita tengok keadaan lah ya. Kalau katakan ada masa saya buat, tak ada masa saya sibuk kan. Ini bukan ciri seorang rasul. Dan ini jugalah kepada kita bila kita membaca surah Yasin pada setiap hari ya, katakan hari Khamis ke, hari Jumaat ke, hari Sabtu ke, kita kena ingat bahawa surah Yasin ini menyebabkan kita ini makin lagi ala siratim mustaqim ya. Pastikan saya committed pada minggu ini berada di atas jalan yang lurus, bukannya tengok keadaan. Maksudnya bukannya makin tak bersemangat, makin layu lagi. Kita makin lagi bersemangat dalam hidup kita untuk mencontohi kepada para rasul daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ini Allah nyatakan diturunkan oleh siapa? Ayat nombor 5 Allah nyatakan tanzilal azizir rahim. Ya, kalau Quran ini sebagai risalah, mesej yang dibawa oleh para rasul, saya pun nak juga bawa mesej ini untuk saya share ya, kongsi dekat Facebook, bercakap dengan kawan, berborak. Tanzilal azizir rahim, Allah kata Quran ini diturunkan oleh Al-Aziz Ar-Rahim. Menarik Ustaz ya. Ada dua nama Allah dekat sini, Al-Aziz Ar-Rahim. Apa maksudnya? Al-Aziz ini maha perkasa yang akan jaga Quran takkan diubah Ustaz. Takkan diubah.
ya, Allah perkasa, Allah boleh kawal bumi langit apa sebagainya. Quran ini Allah pastikan ia tidak akan mampu diubah. Siapa mahu ubah, sila lawan Allah, tak akan mampu, ya. Dan dengan Quran yang tidak diubah ini, jika kita baca, kita dapat rahmat daripada Allah, dan rahmat inilah yang kita nak bawa sampai ke akhirat nanti. Itu yang dikomentarkan oleh As-Sa'di dalam tafsirnya. Dia bercakap tentang mengapa Allah memilih perkataan Al-Aziz Ar-Rahim di hujung ayat 5. Pasal biasa ustaz ni kita baca, dulu pun saya baca mengapa Tanzilal Azizir Rahim. Okey, Maha Perkasa Maha Penyayang. Apa kaitannya kan? Rupanya bila kita dapat baca Quran ini, kita sebenarnya dilindungi oleh Al-Aziz. Subhanallah. Dan kita disayangi oleh Ar-Rahim. Dan selagi kita baca ikut peraturannya ini, maka kita sentiasa diberikan rahmat, kasih sayang, dan dengan izin Allah kita masuk ke syurga, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peranan Quran ini Allah nyatakan pada ayat yang ke-6 Ustaz. Marilah kita baca sekali lagi. Ya. Memang dah baca banyak kali dah, ya, tapi kali ini kita nak baca, nak tahu apa fungsi Al-Quran dan mengapa kita perlu, kalau kita setiap kali kita baca surah Yasin itu, kita dapat ambil satu demi satu manfaat daripada ayat ini masuk dalam jiwa kita, agar qalbul Quran ini betul-betul hidup dan sihat dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Ayat 6 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, mari kita ulang bacaan kita ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 tadi kita baca nahawan secara murattal. Jom kita cuba nahawan secara mujawwad, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لتنذر قوما Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-6, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyang mereka belum pernah diberi peringatan, kerana itu mereka lalai. Ini adalah fungsi Al-Quran itu, sebagai inzar, sebagai pemberi peringatan kepada satu kaum yang mereka ini tak pernah diingatkan ustaznya, kepada nenek moyang mereka, dan mereka ini lalai. Dua perkara, iaitu satu, mereka tidak pernah diingatkan, dan satu lagi, mereka ini lalai. Dan ini adalah kepentingan Al-Quran itu sendiri. Bila kita tahu bahawa ia adalah sebagai inzar, sebagai satu peringatan, maka Nabi bawa mesej itu untuk mengingatkan manusia. Dan kita, bila kita dapat Al-Quran ini, kita tak boleh simpan seorang-seorang. Kita kena ingatkan, kita kena share, kita kena kongsikan. Dan perkataan inzar itu maksudnya memberi reminder, peringatan pada perkara-perkara yang tak betul di dalam masyarakat. Pasal dalam masyarakat kadang-kadang ada yang lalai ustaz ya. Ada zaman sekarang ini pasal internet dah mudah, ya, dia pagi main game sampai tengah hari, sampai petang, sampai malam, sampai pukul 4 pagi, 5 pagi main game. Kan? Dan kadang-kadang itu anak kan, kadang-kadang bapa anak pun main. Kan? Mak kan main game kan, kerja rumah tak siap ataupun dekat tempat kerja main game, main solitaire. Maksudnya kalau kita tengok begitu, macam mana dia ni boleh main solitaire padahal dia dapat gaji bukan dibayar untuk bayar main solitaire contohnya kan. Nak ceritanya bahawa kaum yang lalai ini, bila dia bermaharaja lila dalam satu masyarakat, dia merosakkan, ya, ayah main game, mak main game, dekat tempat kerja main game, dapat gaji, hasil bukan daripada main game tapi sepatutnya dia buat kerja. Maka inilah yang perlu diberi peringatan daripada Al-Quran. Dan Allah mengingatkan laqad haqqal qaul, ya, iaitu
sesungguhnya pasti berlaku hukuman terhadap kebanyakan mereka kerana mereka tidak beriman. Allah nak nyatakan bahawa perkataan Allah ataupun ketentuan Allah ini memang benar, tetapi ramai yang tidak beriman, tak percaya bahawa sebenarnya Allah boleh menghukum kepada mereka yang salah. Betul. Ya, dia kalau kita kaitkan dengan ayat yang hujung daripada surah Fatir semalam Ustaz ya, bahawa sebenarnya kalaulah ya ayat 45 ke atas itu, sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka lakukan, nescaya tidak akan dibenarkan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Sebenarnya dengan dosa manusia, dia menyebabkan ada binatang-binatang di atas muka bumi ini boleh sampai mati Ustaz. Masya-Allah. Dengan dosa manusia. Betul. Itu yang kita tengok sungai tercemar pasal dosa manusia buang sampah dalam sungai. Dan perkara ini yang perlu kita beri perhatian, dan Quranlah yang berfungsi, yang perlu dimanfaatkan untuk beri peringatan pada diri kita, kepada diri masyarakat. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan iaitu qamaha. Perkataannya sekali sahaja disebut di dalam al-Quran. Ini yang akan kita lihat di dalam ayat yang ke-8, iaitu berkaitan dengan mereka yang diletakkan belenggu. Belenggu itu adalah amat-amat tinggi sampai kepada al-qan, kepada dagu mereka, sehingga mereka tertongak ataupun tengadah. Dia lebih kurang macam ni Ustaz ya. Dia tengok ke atas pasal dia tinggi sangat dia punya belenggu ni. Kalau masuk penjara lah zaman dulu dia letak, dia biasa sampai sini. Tapi kalau sampai ilal al-qan, sampai sini, dan dia tertongak, tapi dia nak tengok ke bawah. Dia nak tengok ke bawah. Dia pasal dia rasa dia amat hina sangat, dia bukan nak tengok itu. Dia tengok ke bawah. Jadi itu istilah mukmahun. Kerana apa? Kerana dalam hidup di dunia ini dah biasa sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang sombong kan macam tu Ustaz kan, dia mendongak. Kalau orang tegur ke gitu kan. Jadi akhirnya Allah kata mereka ini diberi belenggu yang perlu kita mohon pada Allah jangan sampai jadi begitu, apatah lagi kalau kita selalu membaca surah Yasin. Kita berehat sebentar, kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Ustaz Al-Quran memenuhi hati kita. Hari ini pula kita belajar surah Yasin. Allahu Akbar kan. Dan mudah-mudahan Allah SWT permudahkan kita membaca dari awal hingga ke akhirnya. 6236 ayat dalam kehidupan kita yang Ustaz Fas pernah kongsikan itu. Berapa ratus jam tu Ustaz? Berapa ribu jam kan? Kita ada 500,000 jam. 500,000 jam ya Allah. Lepas tu kita nak pinjam sehari 1 jam je sekurang-kurangnya kan. Safas dan juga sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan. Amin ya rabbal alamin. Kita nak singgah seketika ke ruangan tajwid. Kita nak melihat apakah kalimah yang kita nak fokuskan, nak kongsikan pada hari ini dalam surah Yasin yang kita baca pada hari ini. Jom kita saksikan. Baik, ulang kaji ayat ataupun kalimah pilihan, menyempurnakan bacaan dan sebutan huruf pada pembukaan surah. Contohnya permulaan surah Yasin yang kita baca pada hari ini. Mad lazim harfi mukhaffaf kan. Jadi kadang-kadang kalau kita selalu kita baca Yasin tanpa tengok Al-Quran, tapi kadang bila kita tengok tu, alamak macam ni ejaan dia. Macam mana nak baca ni? Yas ke apa? So kena hati-hati ejaan dia sebenarnya. Ya alif. Sin ya nun. Oh itu sebenarnya. Jadi ya 2 harakat, sin boleh baca 2, 4 atau 6 harakat kan. Contoh Yasin, hujung dia sin ya nun, hujung dia nun. Sebab ada kadang-kadang masa saya kecil-kecil dulu budak-budak kan belajar baca hujung tu dia tak bunyi nun Safas. Dia bunyi Yasin. Oh itu. Bunyi ngaji.
dekat Terengganu tu. Terengganu. Okay, contoh. Jadi kena hati-hati. Yasin. Jangan ya tu panjang. Yasin. Salah. Ya tu 2 harakat saja. Jangan 2 rakaat. Yasin. Contoh cara bacaan dia. Jadi saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian sudah menguasai bacaan surah Yasin ini, dan mudah-mudahan kita dapat lagi menambah baik bacaan kita insya-Allah taala. Selamat mencuba bersama dengan guru-guru kita insya-Allah. Silakan. InsyaAllah. Terima kasih ucapkan Ustaz ya. Bagaimana nak membaca Yasin sebentar tadilah, sama juga alif lam mim ya. Perlukan guru untuk kita belajar. Kalau tidak nanti jadi alam pula kan ya. Jadi Yasin sama juga yas ke Yasin. Pasal bila dengan ilmu inilah kita dapat baca dengan benar. Wal Quranil Hakim, demi Al-Quran ya. Al-Quran ini telah disumpahkan, jadi maksudnya ia sebagai satu perkara yang amat besar yang perlu kita ikut disiplinnya untuk kita mendapat hikmah. Kalau salah dia punya prosedur Ustaz ya, tak dapat hikmah. Dia mungkin melemahkan lagi kepada kita pasal asyik salah je kan. Akhirnya tak bersemangat pasal tak berapa sedap. Itu sebabnya kalau imam tu kena baca dengan betul, pasal kalau tidak makmum kat belakang tu dia jadi gelisah kan ya, terutama waktu solat tarawih lah kan. Jadi bila kita baca elok-elok pada imam-imam yang ada boleh dah buat persediaan menuju ke Ramadan ini agar bacaan itu disemak dan buat yang terbaik lah, terutama kalau katakanlah imam kat rumah kan. Jadi ayah-ayah tu kena belajar ya, surah-surah pilihan yang surah lazim, belajar ya, belajar sama-sama di online banyak ya, dengan Ustaz Tar pun boleh, dengan Ustaz Tir, untuk sama-sama kita buat yang terbaik bagi Al-Quran Al-Hakim. Baik, kita ingin meneruskan ya ayat yang seterusnya. Tadi kita dah baca sampai ayat 9 Ustaz ya. Kita sudah tadabbur, kita lihat sedikit tentang ayat ke-8 ini. Ya Allah menyatakan tentang Allah berikan belenggu kepada leher mereka itu sehingga kepada dagu ya, adqan fahum muqmahun, sehingga mereka terdongak, tengadah. Kerana apa? Kerana mereka ini sombong Ustaz. Ya, sombong. Dan disambung pada ayat ke-9 itu, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dulu saya belajar ayat ni, kalau pergi naik kereta laju sangat kan, baca ayat ini nanti polis trafik tak nampak kan, saya boleh lepas kan. Itu amalan yang diajarkan. Tapi apa sebenarnya isi daripada ayat 9 ini, kita nak baca sekali lagi Ustaz ya, tapi kita akan terus ayat 9, 10, 11 sampai 12. Bahagian kedua untuk kita memahami Qalbul Quran surah Yasin bersama Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya setuju benar Ustaz Fazrul sebut bacaan tadi tu kan. Dia baca masa kena roblok je. Roblok saja. Kalau tak kena roblok tak ada baca Yasin. Tak baca. Baca dia tu buka tikar hembus. Dia tu. Bukan tak kena, makin banyak kena. Subhanallah. Jadi kita takut silap kita bermuamalah dengan Al-Quran tu kan, tak kena cara. Betul. Baca ketika takut ada hantu, baca ketika nak roblok saja, contohlah. Jadi tak berapa betul. Dan mari kita nak baca lagi sekali ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-12, menyambung halaman pada hari ini dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب
فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 9 hingga 12. Kita menyambung selepas ayat yang ke-8 sebentar tadi, istilahnya mukmahun Ustaz ya. Dia terdongak dan dia pandang ke bawah ya. Dia terdongak dan pandang ke bawah kerana ada belenggu. Menyebabkan apa? Kalau katakan saya Ustaz ya, kalau terdongak dan nak cuba pandang ke bawah, ada pen kat bawah pun tak nampak Allah ya. Pasal apa? Pasal orang yang sombong apabila ada kebenaran di depan matanya pun dia tak akan nampak. Ya, bila diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia balas dengan dia sombong, dia merasakan nabi ini tidak betul, penipu digelarnya, maka itu kesannya seseorang itu tidak dapat melihat kepada kebenaran al-haq daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran untuk kita ialah dalam hidup kita ini kita ada al-Quran Ustaz ya. Al-Quran ini mengajar kita kepada pelbagai kebenaran, dan kebenaran itu datang daripada mana? Yang pertama, waja'alna min baini aydihim sadda, iaitu Allah kata Allah jadikan di kalangan mereka itu, depan mereka itu satu dinding. Sepatutnya di depan mata kita ini kita boleh nampak matahari, kita boleh nampak bulan, boleh nampak pokok, nampak apa lagi, burung dan sebagainya. Dalam surah Fatir sebelum ini macam-macam, suruh tengok pada gunung, tengok kepada air, kepada awan, kita boleh nampak perkara di depan mata kita, min baini aidihim. Tapi bagi orang yang sombong ada sadda, ada dinding. Dia tak nampak bahawa sebenarnya daripada awan yang turun, daripada awan itu air itu akhirnya menghidupkan tempat yang tandus, pokok yang rendang, dan keluar buah yang sedap dimakan, memberi manfaat pada dunia. Bagi orang yang ada sadar, dia rasa macam apa aku kisah ya, ataupun dia tidak dapat berfikir sampai tahap begitu. Dia tak dapat lihat kebenaran bahawa sebenarnya kalau pokok mangga menghasilkan mangga yang sedap yang memberi manfaat, saya ni daripada wahyu apa manfaat yang saya sebarkan kepada seluruh dunia. Dia tak dapat poin itu. Yang pertama. Yang kedua, Allah menyatakan wa min khalfihim sadda, iaitu daripada belakang mereka apa yang telah berlaku sebelum ini daripada kaum Ad, Samud, kepada cerita-cerita daripada Firaun dan sebagainya, itu bagi mereka ialah tak ada pelajaran. Ya, tak ada pelajaran yang mereka dapat, walaupun sebenarnya perkara itu orang Mekah selalu dia lalu kepada kawasan Madian, Ad dan sebagainya. Kalau kita contohnya kita dapat melihat dalam TV, ataupun kita mungkinlah tengok kepada kerajaan lama Kedah sebagainya. Bagi sebahagian orang ialah saya tak dapat pelajaran perkara ini. Mengapa tak nampak? Seperti mana tadi, bila dia mendongak dan dia sombong, pen di depan matanya pun tak nampak disebabkan sombong kepada kebenaran. Lebih daripada itu, Allah kata pada ayat 9, fa arshaynahum fahum la yubsirun, dan ditutup daripada atas mereka itu dan mereka terus tidak nampak. Ini kesan Ustaz ya, bila orang sombong dengan mesej yang ada daripada al-Quran, maka seseorang itu habis ya. Wasawaun alaihim, sama sahaja mereka itu diberi peringatan tak diberi peringatan, la yu'minun, mereka itu tidak akan beriman. Allah beritahu perkara ini untuk apa? Untuk kita jelas ketika kita mengajak orang ke arah kebaikan, ada satu kumpulan orang yang sombong, itu satu, tapi ada satu lagi kumpulan orang yang tak sombong Ustaz, yang akan terkesan dengan inzar, dengan peringatan-peringatan yang diberikan. Itulah yang disampaikan kepada ayat yang ke-11. Kita baca sekali lagi ayat 11 ini. Ini ada dua ciri Ustaz ya. Dua sifat bagaimana kita nak tengok dalam diri kita, macam mana saya nak jadi orang yang mudah terkesan dengan al-Quran, yang mudah terkesan dengan alam di depan saya, yang mudah terkesan dengan sejarah yang ada. Pasal ada sesengah yang belajar Quran Ustaz ya, tapi makin sombong pun ada. Makin sombong kan. Bila orang tegur sikit je ya, dia menunjukkan kesombongannya. Saya belajar 4 tahun contohnya kan, saya tahu teori-teori apa sebagainya.
Ada setengah orang yang belajar perkara ilmu depan, ilmu sains, ya, ilmu engineering ke, ilmu kedoktoran ke, makin sombong. Ada juga ada orang yang belajar sejarah, ya, dia juga menjadi orang yang sombong. Dia belajar psikologi, sosiologi, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan manusia, dia makin sombong. Tetapi bila seseorang itu memanfaatkan Quran, memanfaatkan ilmu, ya, mungkin ada setengah orang dia tak belajar Quran tapi dia belajar ilmu sains, dia terkesan dengan kehebatan Allah, dan bila dia baca Quran dia kata subhanallah. Yang itu kita perlukan, yang itu perlu kita bina dalam masyarakat. Jadi kita baca sekali lagi ayat 11 untuk mengetahui dua ciri untuk kita menjadi orang yang sentiasa diberikan keampunan, ganjaran yang mulia dari Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, betul ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni orang yang semakin tunduk, bukan semakin 400 halaman kita baca semakin mendongak Ustaz, Betul, bahkan makin mengecilkan kita sebenarnya, sebab kita dah banyak belajar kan, makin kecil, makin tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, lemahnya kita sebagai hamba Allah. Kita baca ayat yang ke-11 Ustaz Fazal. Ya. Sama-sama sekali lagi kita ulang ayat yang ke-11 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang yang mahu menerima peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah kepada mereka kabar gembira dengan dua perkara, keampunan dan pahala yang mulia. Jadi ada dua sifat Ustaz, ya, dan dua janji daripada Allah. Dua, yang pertama, peringatan-peringatan daripada Al-Quran ni boleh memberi manfaat kalau kita ingatkan orang, beri tazkirah ke apa sebagainya, boleh memberi manfaat kalau dia nak ikut kepada peringatan. Orang yang ada sifat ini, kita kena bina sifat ini Ustaz, ya. Dia bercakap tentang ikut peringatan ini. Contohlah, ya, kita pergi ke satu tempat Ustaz, ya. Kalau kita pergi ke lapangan terbang, kadang-kadang kita ada bau sesuatu. Betul. Bau macam biskut sedap. Apa yang berlaku ialah kadang-kadang kita pergi cari tempat itu. Yang bau sedap itu namanya az-zikr. Peringatan ataupun signal. Kita akan pergi ke tempat itu dan kemudian kita tengok, wah, beratur. Ataupun kalau dekat KL tu ada yang beratur panjang tu kan, dekat nasi kandar tu. Pasal apa? Pasal kita dapat ini mesti sedap. Ya. Jadi ini adalah sifat yang perlu kita bina dalam hidup kita ini. Kalau ada tazkirah ataupun peringatan daripada Al-Quran, kalau kita nak tahu kita ni orang yang akan respon dengan baik atau tidak, yang pertama, kita ni memang jenis orang yang dapat signal kita terus nak ikut. Nombor satu. Dan yang keduanya ialah wa khasyar rahman bil ghaib, iaitu takut kepada Ar-Rahman ketika al-ghaib, iaitu ada dua maksud di situ. Satu, tak nampak Ar-Rahman, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya tidak nampak apakah kesan daripada sesuatu perkara yang kita buat. Kalau buat baik dapat pahala, kalau kita buat dosa dapat kalau buat jahat dapat dosa, dapat azab. Kita tak nampak sekarang Ustaz, ya. Betul. Kita mungkin Allah bagi pahala syurga itu satu hari nanti, tak nampak. Tetapi bagi orang yang akan dapat manfaat daripada inzar, peringatan Al-Quran, dia akan rasa takut tersebut. Dan menarik dalam ayat ini, ya, dikomentar oleh Ibnu Ashur, mengapa digunakan sini wa khasyar rahman, bukannya wa khasyallah, ya, iaitu Ar-Rahman biasanya, satu, orang musyrik tak biasa dengan istilah Ar-Rahman. Jadi Allah nak beritahu, ini adalah nama yang mulia, Ar-Rahman, nombor satu. Tapi nombor dua ialah Ar-Rahman ini biasanya orang yang sayang, kita tak payah takut. Betul. Kan? Tapi di sini Allah nyatakan takut. Mengapa kita kena takut kepada yang Maha Penyayang? Pasal kita tak nak kurang kasih sayang. Subhanallah. Tak nak kita ni kalau kita boleh tak satu saat pun kurang kasih sayang daripada Allah. Bila Allah sayang kita 24 jam, mak sayang 24 jam, memang datang balik saja, masak apa saja, apa nak makan saja mak masak. Kan? Itu mak yang penyayang. Tapi kalau mak tak sayang, kan, dah marah apa sebagainya, kau balik-baliklah, kau pandai-pandai cari
buka periuk sendiri. Macam gitu kan? Allah. Jadi nak ceritanya itu sebagai suatu perumpamaan, tapi walillahil mathalul a'la. Allah ini adalah yang Maha Pemurah, yang kita perlukan rahmat pada setiap masa. Kita perlukan rahmat pada setiap masa untuk diri kita, untuk keluarga kita, masyarakat kita. Jadi bagi orang yang wa khasyar rahman, dia takut Allah tak beri kasih sayang yang cukup kepadanya sehingga dia kena uruskan hidup sendirian, maka orang inilah yang akan mendapat manfaat daripada Quran. Allah kata fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Orang yang ada sifat begini, berikan khabar gembira, mereka satu dapat keampunan dan yang keduanya mendapat ganjaran yang mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa perlu keampunan? Kerana kita ada banyak silap. Ya, kalau silap kita banyak sangat, kita akan didenda ataupun dihukum oleh Al-Aziz. Tetapi bila ada keampunan, kita silap tapi Allah ampunkan, ustaz ya. Walaupun ada banyak kesilapan, kerana kita menjawab respon kepada Al-Quran, Allah akan ampunkan. Yang keduanya adalah ajrin karim. Pasal di dalam masyarakat di musyrik di Mekah itu, mereka yang beriman itu mereka tidak diberi ganjaran yang mulia. Mereka dihina, mereka dipukul. Jadi bila mereka masih lagi ikut kepada Al-Quran, dia ingat bahawa tak apalah kita tak mulia di sini, kita dipandang hina oleh Umayyah bin Khalaf kepada Bilal contohnya. Tapi Bilal kata ahad. Kerana apa ustaz? Ajrin karim. Saya akan mulia dan kamu akan hina suatu hari nanti. Dengan semangat itulah yang menyebabkan mereka all out untuk berdakwah dalam kehidupan mereka. Ayat 12 sebagai satu panduan memberi semangat kepada kita bahawa dengan Al-Quran inilah Allah menghidupkan yang mati dalam hati, dan wanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Kita baca sekali lagi ayat 12 ini memberi semangat kepada kita setiap kali kita membaca surah Yasin. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fas. Ayat ke-12, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim daripada ayat 12 ini menceritakan Quran itu menghidupkan hati yang mati ustaz ya. Selain daripada Allah menghidupkan tanah yang tandus dan mencatat segala apa yang kita buat dan kesan daripadanya. Yang itu mengerikan perkataan wa atharahum. Iaitu apa? Kalau katakan kita buat baik, okey ustaz ya. Maksudnya kalau katakan kita cakap elok-elok dalam program My Quran Time dan ramai lagi share, dan share itu ramai lagi orang yang akan tuan-tuan buat itu, share itu qaddamu apa yang kita buat, tapi kesannya itu orang tengok dan belajar Quran wa atharahum, pahala masuk akaun. Tetapi cuba bayangkan kalau katakan kita share benda tak baik, viralkan benda yang tak baik, kita gossipnya, kemudian kita parody dan sebagainya, semua yang viral itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada satu hari nanti kita jumpa Imami Mubin ini adalah satu kitab yang panjang ustaz. Dia macam highway. Jadi pada waktu akhirat nanti bila tengok alamak panjangnya, scroll banyak sangat amalan-amalan, kalau pahala okey ustaz. Kalau pahala okey, baca macam Ustaz Tar kan mengajar Quran, tuan-tuan ikut, tuan-tuan pun share, berjela pahala baca Quran. Tapi kalau katakan kita viralkan benda yang tak bagus, kita cakap perkara-perkara yang tak sepatutnya, kita tengok dalam senarai tak putus-putus, itulah sesuatu yang amat mengerikan yang perlu kita beri perhatian setiap kali kita membaca surah Yasin. Membawa pada resolusi kita perhatikan, iaitu yang pertama daripada surah Yasin ini kita baca Quran untuk mendapat lebih banyak hikmah daripadanya. Yang kedua, hargai alam dan sejarah untuk kembali kepada Allah dan agar tidak menyombong diri. Yang ketiga, kita bina rasa ingin mengikuti kebaikan dan sentiasa takut Tuhan tidak kira di mana jua kita berada. Kita berdoa. Terima kasih kepada Ustaz Fas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami ya Allah. Muslimin muslimat, mu'minin mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, jadikan Al-Quran senantiasa mekar subur dalam jantung hati kami ya Allah, memandu kehidupan kami ya Arhamar Rahimin, mencapai keridaan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang benar-benar menghargai Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan terus Ustaz kita menyeru pada tuan-tuan, kita ingin sama-sama terus menyebarkan sebagaimana Rasul menyebarkan risalah Al-Quran ini dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu amalan maqaddamu. Harapnya dengan tabung ini tersebar lagi kesedaran Al-Quran wa atharahum, itu semuanya kesan-kesannya tercatat dalam amal imam mubin dalam kehidupan kita insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok, dan kita akan mengulang kaji beberapa halaman sebelum kita meneruskan surah Yasin. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.